أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Dihormati Tuan Pengerusi Majlis Muhammad Tuan Fatah Mahmud selaku Esko Kerajaan Negeri Kelantan, yang saya hormati Fadil Ustaz Rahmi Yunus selaku Timbalan Pengerusi kepada Lujnah Perumahan, yang saya hormati Nik Nur Ishak Seusaha Majlis Padaran Kota Baru Bandar Islam, Deh-deh kehormat, tuan guru, para alim ulama, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pertama-tamanya kita syukur pada Allah Ta'ala, ya, kerana bila Allah Ta'ala panjang umur kita, yang paling penting kita mentaati perintah Allah. Kerana umur yang panjang kau pendek di sisi Allah Ta'ala, dia yang menentu, ya. Dan tidak ada kelebihan bagi orang yang panjang umur melainkan taat. Dan syukur orang pendek umur kalau dia dia hidup dengan maksiat pada Allah. Sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita hidup ni peluang kita untuk hidup semula di akhirat. Oleh kerana semua kita hidup dunia ni sementara dan hidup sebenar di akhirat, maka yang penting bagi kita supaya bila kita mati, pahala kita tak mati, ya. Kalau tubuh kita mati, tak apa, semua orang akan mati. Tapi yang penting biar pahala kita tidak mati. Pahala tidak mati dengan matinya kita, ya. Sebab tu waktu hidup ni kita kena mikir buat benda-benda yang kita mati pun pahala sambung, ya. Ada seorang tua, dia umur 70 lebih, duduk tanam musaiking, tanam durian musaiking, ya. Dia kata, "Pak cik, dah kau makan, umur 70 lebih baru nak tanam musaiking, dah kau makan." Dia kata, "Ustaz, saya ni tidak nak makan buah. Kalau nak makan buah baik beli kedai dengan umur tak gerak dah. Tapi nak makan pahala. Saya tanam pohon tapi hak saya nak makan pahala." Ya. Maknanya orang mukmin ni, man min muslim yaghrisu gharasan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw bahimatan aw insanan illa kana lahu bi sadaqah. Kata Rasulullah, mana-mana orang Islam yang tanam pohon kayu jenis berat jala ke atau pohon jenis benih batal ke, fayakulu minhu tayran, mari burung makan hasil, burung makan buah dia, burung hingga atas tu, au bahimatan, atau binatang-binatang mari makan, tupa makan, babi mari makan, au insanan, atau manusia, sama ada manusia tu jenis ambil cara molek ke ataupun ambil cara curi. Nabi kata semua orang hak tanam ni boleh pahala sedekah, boleh pahala tidak kosong. Jadi oleh kerana itu, apa program hak kita buat tidak lain tidak bukan matlamat kita agu mana kita nak fikir supaya kita ni boleh jadi penyambung perjuangan Nabi SAW. Nabi wafat bila turun ayat Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Nabi ni baca ayat ni. Bila Nabi baca ayat ni, Sayyidina Umar Al-Khattab menangis. Umar ni jerit, ya. Umar jerit pasal apa? Sebab kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bila benda tu dah sempurna, dah sampai ke muncak, tidak ada lain lepas daripada kemuncak mesti menurun. Gapo-gapo pun dah sampai kemuncak, dia akan menurun. Jadi bila Allah Ta'ala sebut Islam ni sempurna, apa maknanya? Lepas sempurna tak ada dah. Lepas sempurna dia akan jadi kurang, ya. Lepas sempurna kurang gapo dia? Nabi akan dipanggil balik oleh Allah Ta'ala. Nabi akan wafat. Betul, 72 hari lepas ayat ni turun, Nabi wafat, ya. Nabi wafat tak apa, semua Nabi-Nabi wafat, ya. Lalu
Semua pengganti-pengganti sambung menyambung, tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala ni dia bawa Nabi, diutus Nabi ni untuk kita tengok, kita perhati, kita ambil, kita buat. Sebab Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad untuk jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sama ada hidup dia pun uswah, kecek dia pun jadi uswah, hatta perang dia pun. Perang ni pun sebahagian daripada Islam. Malam ni kita nak bicara perang Badar. Badar yang berlaku pada 17 Ramadan. 2 tahun lepas Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Tuan-tuan sekalian, dia Badar ni dia berkait dengan sebelum tu. Ya. Dia berkait dengan hijrah. Ya. Hijrah ni dia berkait pula dengan pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Puak-puak musyrikin, orang tak suka ke Nabi, sama ada nama musyrikin, kabuh nama kafir apa sekalipun, dia cuba sekat. Ya. Mula-mula dia ingat kau tak ada pengikut. Bila pengikut kau lama kau ramai, maka dia mula tekan. Dia mula ugut, dia mula buat bertindakan sampai mereka akhir kepung. Ya. Kepung nak bunuh Nabi SAW. Ya. Waktu tu berlaku kemuncak dia bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 orang hak jadi orang hak duk lindung Nabi. Ya. Wafat. Ya. Abu Talib, walaupun Abu Talib tak masuk Islam, tapi dia ni jadi benteng. Ya. Jadi benteng. Orang nak buat gapo khianat ke Nabi, dia malu mata dengan Abu Talib. Nak buat gapo pun dia akan jumpa Abu Talib. Abu Talib meninggal tahun tu. Ya. Yang kedua, Ibrahim, anak jatah Nabi. Ya. Mati dengan panah. Mati pula atas ribuan Nabi. Nabi jerit. Ya. Sahabat-sahabat tegur. Ya. Puak-puak Yahudi, puak-puak musyrikin kata Muhammad ni kita tak usah bimbang lah. Sebab dia tak ada anak jatah. Anak jatah mati belaka. Ya. Hak tinggal anak tino. Anak tino, ya, dia tak boleh mewarisi sebagaimana anak jatah. Kita tak usah bimbang. Habis dia mati dia besok, tak ada orang nak ikut dia. Ya. Hak ni hak dok kecek hingga Allah Taala waktu ayat Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami kurnia bagimu ya Muhammad al-kautsar. Ni berita gembira. Ya. Ada perigi al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu semayang sembah Tuhanmu dah melehlah korban. Inna syani'aka huwal abtar. Yang putus keturunan, yang putus sebutan, yang putus ingatan ialah orang yang lawanmu. Bukan Nabi, tapi yang lawan Nabi. Ya. Nabi sambung atas dunia ni hari ni nama yang paling popular di dunia nama Muhammad. Ya. Muhammad ni nama yang paling popular dunia. Nama hak paling tak ada Abu Lahab. Tak ada orang nak buat nama Abu Lahab. Ya. Padahal dalam Quran ada Abu Lahab ni. Ya. Hak sulung Abu Lahab, hak nombor 2 Abu Jahal. Hak 3 Firaun. Ya. Hak 4 Haman, hak 5 Qarun nampak kaya sikit. Ya. Tak ada orang nak buh nama. Ya. Pasal apa? Allah Ta'ala khitab, hak orang tak sebut tu bukan Nabi, tapi hak lawan Nabi. Tak usah bimbang. Kita berjuang Islam ni, kita kena ingat bahawa kita mati mempertahankan Islam, berjuang Islam ni, nama kita disebut. Sama ada malaikat langit sebut atau makhluk di bumi sebut, maka orang yang disebut ni disebut dengan kebaikan dia. Ada juga orang sebut nama kerana jahat dia. Ya. Kerana jahat dia, perangan huduh dia, orang sebut nama dengan jahat dia. Allah Ta'ala dia khitab dalam Quran. Abu Lahab ni sebelum Abu Lahab mati lagi. Tabbat yada Abi Lahab bin Watab ni sebelum Abu Lahab mati. Setengah riwayat mengatakan 3 tahun lepas ayat ni turun baru Abu Lahab mati. Ya, mati dalam perang Badar. Ya. Jadi nak sebutnya yang ketiga Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Ya. Nabi masuk dalam bilik Khadijah. Waktu Khadijah dalam keadaan yang tenang. Ya. Khadijah ni tengok Nabi sedih.
sedih dia. Pasal apa sedih? Kemuncak orang duk lawan dia, duk hina dia, duk pelekeh dia, duk bodoh ke dia, duk kata dia tukar sahih macam-macam. Abu Talib mati, Khadijah juga sakit. Ya. Khadijah ni pesan ke Nabi, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku mati, menggunalah harta hak aku tinggal ni, gunalah untuk Islam. Gunalah. Kalau habis harta hak aku ada ni, hak aku tinggal ni habis dah. Dan tak ada siapa nak tolong mung, tak ada siapa nak bantu mu, ya Rasulullah. Munggi gali kubur aku. Galilah kubur aku. Waktu ubik tulah-tulah dia, jualah tulah-tulah dia di pasar sekalipun. Khadijah ni pesan ke Nabi, kalau tak ada arah sangat dah, tak ada siapa nak tolong Nabi, gali kubur dia, ambil tulah dia, pergi jual di pasar. Allah Rabbi. Waktu Khadijah sebut ni, malaikat Jibril AS menghadap Allah disebut dalam hadis. Ya Allah, apakah kamu dengar kata-kata Khadijah? Ya. Jibril tanya Allah, ya Allah, mu dengar tak kata-kata Khadijah? Allah kata, bisikan Khadijah pun aku dengar. Ya. Innallaha alimun bizatis sudur. Ya. Wahai Jibril, sampaikan salam aku pada Khadijah. Ya. Jibril AS turun beritahu Nabi, ya Rasulullah, Allah Ta'ala kirim salam pada Khadijah. Ya. Allah kirim salam pada Khadijah. Ya. Nabi masuk bilik Khadijah dan berkata, wahai Khadijah, Allah Ta'ala kirim salam kamu. Allah kirim salam. Masya Allah. Khadijah letak tangan dada dia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Ya, lalu dia pun mengembuskan apa akhir dia. Kemuncak ni habis, Allah Ta'ala bawa Nabi Isra' Mi'raj. Sampai waktu berlaku proses hijrah. Waktu hijrah ni ada 3 kumpulan. Dia ada efek besar pada perang Badar. Yang pertama, golongan yang as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum. Orang yang mula-mula, sama ada golongan muhajirin, golongan ansar, Nabi suruh hijrah. Ni sekumpulan. Yang kedua, orang yang tak hijrah kerana uzur, kerana tak tahu jalan, kerana tua sangat, kerana tak cekak nak pergi. Orang ni duduk di Mekah, menyembunyikan Islam dia, mempertahankan iman dia. Ada so lagi ni ialah orang yang tak hijrah ke Madinah. Dia tahu jalan, dia sihat, dia boleh hijrah, tapi dia tak hijrah kerana malu mata dengan Abu Lahab. Malu mata dengan Abu Lahab, malu mata dengan Abu Jahal. Kisnya waktu duduk Mekah dulu, Abu Lahab banyak projek ke dia, banyak duit ke dia, banyak tolong dia, menyebabkan dia serah terutai budi dengan Abu Lahab. Ya. Bila Nabi suruh hijrah, dia papah, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Akhir buat keputusan duduk Mekah, tak hijrah. Bila Nabi hijrah, berlaku perang Badar. Ya. Bila dengar kafilah Abu Sufyan kena kepung, Nabi dengan para sahabat keluar pada Madinah ni bukan tujuan nak pergi perang asalnya. Ya, tidak nak pergi perang. Nabi dapat berita Abu Sufyan buat balik harta. Ya, banyak harta dia buat balik, dan Nabi SAW nak tahan kabilah ni. Ya, bagi mengambil hak orang Islam yang dirampas waktu mereka hijrah ke Mekah, ke Madinah. Abu Sufyan ni dapat berita, dia lari ikut lain, rekahkan cerita, dia hantar utusan segera pergi ke Mekah minta bantuan. Pasal apa? Harta kemungkinan dirampas oleh orang Islam. Ya. Bila dapat berita ni, Abu Lahab, Abu Jahal dan geng-geng Mekah ni kumpulkan semua. Ya, dipaksa siapa yang ada mesti keluar, bawa wanita-wanita, bawa kambing, bawa harta. Ya, penyanyi-penyanyi. Ya. Pasal apa? Nak tunjuk kekuatan untuk menghancurkan tunah yang baru nak hidup di Madinah, tunah Islam. Ya. Tuan-tuan sekalian, bila dapat berita tersebut, kafilah Abu Sufyan lepas, harta dia selamat. Nabi SAW panggil para sahabat. Aku mana ni?
nak tunggu atau nak balik. Ya, sebab kita tubik ni bukan niat nak perang. Ya, 313 orang sahabat ni, ada hak jalan kaki ayam, ada hak bawa pelepah tamak, tidak nak pergi perang, cuma bawa sekadar untuk menyekat kafilah. Ya, bangun sahabat orang Ansar, ya Rasulullah, kami ikut. Kalau mu kata nak perang, kita perang. Di mana saja kamu nak, kami akan tetap bersama kamu. Bangun wakil daripada Muhajirin pun serupa. Akhir Nabi buat keputusan bahawa kita tetap tunggu sini. Maka berlakulah perang Badar. Itu atas semua. Ya. Apa yang bersungguh sangat. Ya. Mereka tengok yang Madinah ni dia jadi potensi untuk memenangkan Islam. Bila Nabi hijrah ke Madinah, dia tak sama dengan Nabi waktu duduk Mekah. Ya. Tunah Islam ni kau lama kau besar. Kau biak kau ramai orang mengikut. Lalu dia fikir kalau sekiranya kita berjaya kalahkan Muhammad, maka Islam akan lenyap. Tunah hak baru naik ni kita kerak awal-awal. Jangan dia besar. Dia besar payah nak buat. Ya. Sebab itu Nabi SAW doa pada Allah, minta tolong pada Allah Ta'ala. Hingga Nabi sebut, kalau kumpulan yang sikit ni kalah kali ni ya Allah, mu tidak akan disembah sampai bila-bila. Mana apa dia? Kalau tunah ni patah, habis. Ya. Saya sebut cerita ni supaya kita faham bagaimana kita bukan mudah membina kemenangan Islam di Kelantan ni. Kita bina tunah di Kelantan ni. Ada orang tak suka, ada orang mari serang, mari sekat, nak kerak tunah tersebut. Hari ni tunah tu mula besar. Dan mula mendapat perhatian bukan saja dalam negara, luar negara. Kita bukan saja tunjuk apa yang kita boleh buat. Dan kita buktikan bahawa Islam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ini sesuai dengan sifat dia di mana dia berada sekalipun. Ada orang yang bimbang, maka gerakan untuk menyekat, ya, mencantah kemenangan Islam ni dia akan berlaku sepanjang zaman. Sebab itu penting sangat bila kita tengok peristiwa Badar yang berlaku pada bulan Ramadan. Ya. Nabi SAW merayu pada Allah, doa pada Allah, disebut dalam sirah. Bagaimana lamanya Nabi ni dia ambil serban dia atas bahu, dia tak atas bahu, dia doa. Abu Bakar duduk belakang. Ya. Lamanya Nabi berdoa ni hingga kain serban atas bahu Nabi ditiup angin jatuh. Abu Bakar ni dia ambil kain, ambil letak atas mula atas bahu Nabi. Ya Rasulullah, cukuplah, Allah dah dengar dah permintaan kamu. Abu Bakar siar ke Nabi, lama sangat duk minta doa. Ya. Dan kita tengok bagaimana sifat yang ada para Nabi. Ya. Kerana kita kena faham, ya, perkara mukjizat ini hak Allah. Allah Ta'ala boleh bawa Nabi jalan Isra Mi'raj sekejap. Tapi perjuangan Islam kena ikut manhaj dia. Tak ada jalan potong dalam memenangkan Islam. Ya. Kerja Islam tak ada jalan pitah. Kita kena lalu jalan yang biasa, sunnatullah. Sebab itu dalam perang ada waktu Nabi menang, ada waktu Nabi kalah. Ya. Kita fikir logik akal, pasal apa kalah? Penglima tentera Nabi, Nabi sebagai ketua, kenapa jadi kalah? Umpama dalam perang Uhud, teruk sahabat-sahabat 73 orang. Ya. Perang Ahzab yang pertama, perang Ahzab, macam mana sekutu-sekutu mari serang Nabi di Madinah. Ya. Jadi semua ni menggambarkan pada kita dalam perjuangan Islam, jangan kita fikir takkanlah Allah nak biar, mesti Allah tolong. Ya. Tidak. Ya. Yang ini Allah Ta'ala mentarbiah kita mesti lalu ikut manhaj dia, ikut kaedah dia, ikut sunnatullah dia. Ya. Sebab itu dalam perjuangan para nabi-nabi sejak dulu lagi, ya, sama ada Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ada nabi-nabi, ya, yang teruk lama. Ya. Nabi Nuh AS 950 tahun dakwah kaum dia.
Lama tuan-tuan, 950 tahun ni berapa kali ngundi? Ya. 950 tahun. Yang beriman dengan 80 orang aja. Ya. Ada nabi-nabi menderita kerana anak dia, kerana tekanan anak dia. Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ni menderita kerana perangai anak-anak dia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menentang siapa dia? Pak saudara dia. Ya. Nabi Ibrahim yang menentang dia, ayah dia. Nabi Nuh yang menentang dia, isteri dia dengan anak dia. Dia tak sama kalau orang lain menentang, ni anak beranak menentang. Ya. Sebab tu dalam usaha kita mengambil manhaj pengalaman yang berlaku dalam perang Badar, menunjukkan pada kita tabi'i manusia. Ya. Tabi'i manusia, bila kita lemah, bila kita sikit, kita akan kuat bergantung dengan Allah Ta'ala. Ya. Bila kita rasa kuat, bila kita rasa tentera kita kuat, kita ramai, tabi'i manusia, dia kurang bergantung dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, di antara banyak-banyak sebab, dia pecat Khalid Al-Walid, penglima tentera. Bukan salah Khalid, cuma ada satu perasaan, bila pergi perang, siapa tentera, siapa penglima? Khalid. Kalau Khalid kita menang. Kalau Khalid kita menang. Lepas tu hidup mana Tuhan? Ya. Kadang-kadang pilihan raya, siapa calon? Orang ni. Orang ni aku rasa rebah hawa dah. Ya. Jangan kita ambil alih kerja Tuhan. Ya. Jangan kita ambil alih tugas Allah Ta'ala. Kerja manusia ni kadang-kadang bila kita sikit, tabi'i dia memang duk merayu, minta doa pada Allah Ta'ala. Ya. Orang mari minta tolong, Ustaz, tolong buat mai ajak sikit, ambo ni sakit teruk benar, pak darah dari hospital sakit gapo dia? Lemah jantung, kena kanser. Ya. Hak berat-berat ni pakat wa mai hajak, minta tolong mai hajak. Ya dia diri mai hajak, lepas asar mai sunat lagi. Sungguh pasal apa? Serah berat, manusia tak ada nampak harapan, maka letak pada Allah Ta'ala. Tapi kalau nyakit ringan, ada orang mai ajak tak? Kena kurak. Ya, minta mai ajak. Bapa, Allah anak hamba tu kurak benar. Ada? Tak ada. Ya. Tak sama juga manusia. Perang Badar 313. Lawan 1000 lebih. Bilangan tu dah tak seimbang dah. Yang kedua senjata. Musuh dengan senjata yang lengkap. Dengan tentera berkuda dia lengkap. Tentera Islam ni senjata tak ada. Lemah. Senjata pun kurang. Bilangan dah kurang. Ya. Cuma strategi duduk depan air. Ya. Hak tu je. Hak ni pun kan Nabi SAW, ya, waktu Nabi SAW mencadangkan tempat nak pergi ni, ya, Nabi kata kita pergi kot sini. Kot sini. Bangun seorang sahabat, seorang badui kata, ya Rasulullah, nak tanya sikit, jalan yang kamu pilih ni wahyu Allah kau pendapat kamu diri? Ya. Kalau wahyu Allah, sami'na wa ta'na, jangan komplain. Tapi kalau pendapat, Nabi kata pendapat baginda, ijtihad baginda. Kata badui, ya Rasulullah, jalan yang kau pilih ni jauh sikit daripada puncak air. Aku mana kalau aku bercandangan kita pergi kot lain, kita sampai puncak air dulu. Kalau kita duduk, air duduk depan kita, masalah, biar air duduk belakang kita. Selaga di Badar ni dia ada selaga puncak air. Puncak air satu je. Biar puncak air ni kita pegang. Kita duduk, air ni duduk belakang kita, kita duduk depan dia. Ya. Nabi terima pendapat tersebut. Ya. Tapi ya, berlaku perang. Ya. Orang musyrikin dengan nyanyi, dengan duk senda Nabi, duk ejek Nabi, duk main Nabi. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri kemenangan kepada tentera Islam. Pertama, Ramadan bukan penghalang kepada perjuangan dan kemenangan Islam. Ramadan bukan melemahkan tubuh kita untuk berjuang, berjihad. Karena tabi'i kita,
Bila jiwa kita bersih, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Bila kita banyak ibadah, kita dekat dengan Allah. Rayuan kita lebih mudah didengar oleh Allah Ta'ala kerana tidak ada dosa-dosa yang menghalang kita. Ramadan ni dalam sirah, walaupun sebahagian sahabat ada yang buka puasa kerana tak daya sangat, dan ada yang terus berpuasa dalam perang. Ya. Allah Ta'ala beri kemenangan. Ya. Kemenangan yang menyebabkan puak-puak musyrikin balik dalam keadaan yang sangat hina, sangat malu, hingga mereka bersumpah, ya, hingga mereka bersumpah untuk datang semula tahun depan mengalahkan tentera Islam. Kemudian berlakunya perang Uhud. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pengalaman Badar ini mengajar kita bahawa yang paling penting dalam proses membina Islam ni, bila waktu Islam mula naik, pastikan tunah dia tidak dipatah oleh musuh-musuh Islam. Ya. Kerana waktu dia akan naik, banyak pihak, banyak musuh yang berusaha menyekap, mencantah hak kita duk tengok hari ni dan berapa tahun-tahun sebelumnya, tindakan kuasa besar Amerika dan sekutunya. Kenapa dia serang negara Islam? Kerana dia tahu Islam akan berlaku kebangkitan. Ya. Nabi sebut dalam hadis pun, ya, bahawa Islam ni ibarat roda. Ala inna rahal Islamu dairah. Ingatlah, Islam ni dia akan berputar. Ya, macam roda, dia ada waktu naik, ada waktu dia turun. Nabi pesan pada kita, paduru ma Islam hai sudar. Mung kena bersama Islam di mana Islam berada. Ya. Waktu Islam di bawah, kita kena bersama Islam. Waktu orang hina, orang kritik, orang cemuh, kita bersama Islam. Waktu Islam mula naik, kita tetap bersama Islam. Waktu Islam sampai ke muncak, kita pun mesti bersama Islam. Saya tak bimbang waktu Islam sampai ke muncak, ramai orang mari masuk Islam. Anda ingat lagi almarhum Tok Guru dah sebut, bila tahun 1990 kita menang di Kelantan. Kita menang di Kelantan, ramai mari ucap tahniah. Ya. Ada orang mari jumpa Tok Guru, Tok Guru, hamba ni pah lama dah. Ya. Cuma tak zahir je. Ya. Ramai mari ngaku. Tok Guru kata tengok piah dia pun baru beli. Ya. Tok Guru masa tu ingatkan kita, dia kata kita berjuang Islam ni bukan, jangan buat kita kaca bubuk Asyura. Kita jual Islam ni jangan kita kaca bubuk Asyura. Waktu orang lain duk sibuk kaca tu, pakat duk jauh belakang. Dekat nak masuk pakat lepung. Ya, pakat lepung nak ambil manfaat. Ya. Nabi pesan pada kita, mung kena bersama Islam di mana Islam berada. Sahabat-sahabat dengar berita Nabi menang perang Badar. Puak-puak munafik yang tak keluar dalam perang Badar, dia menganggap Nabi akan kalah. Dengar Nabi menang, masing-masing menzahirkan pengakuan dia Islam. Ya, cuma tak ada nak pergi, anak sakit, macam-macam alasan. Nabi tahu semua ni puak-puak munafik. Ya. Dia hanya nak ambil manfaat daripada kemenangan Islam, tapi dia tidak nak memperjuangkan Islam. Sebab itu dalam bila berlaku, ya, peperangan Ahzab, ya, di mana tentera-tentera bersekutu mari menyerang Islam, menyerang Nabi di Madinah. Ya. Kemudian berlaku beberapa siri-siri peperangan yang lain, yang satu demi satu. Lepas pada tu kita menyaksikan kemenangan-kemenangan Islam. Ya. Maka di sana muncullah 3 kumpulan. Kumpulan pertama, sahabat yang memang berjuang semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita semua dalam kumpulan tersebut. Ya. Berjuang nak cari redha Allah. Ya. Nabi pesan, minta sungguh-sungguhlah pada Allah 2 perkara. Minta sungguh-sungguh 2 perkara. Pertama, redha Allah dunia. Yang kedua, syurga Allah di akhirat. Minta sungguh-sungguh. Ya. Kita nak cari redha Allah. Kalau kita, kerana bila Allah beri kemenangan pada kita, kemenangan tidak merosakkan kita. Kalau Allah bagi pangkat tidak menyebabkan kita sombong, kita durhaka pada Allah. Ya. Bila Allah redha, dan besar bila Allah redha ni tuan-tuan, nature, sifat alam tu pun dia akan berubah. Ambil contoh, Namrud campur Nabi Ibrahim dalam api. Apa sifat api? Sifat api membakar. Api ni sifat dia bakar. Tapi bila Allah redha, api boleh jadi sejuk, boleh tidak membakar. Ya.
Nabi Musa alaihissalam, sifat air mengalir. Pukul, mukjizat, berarti air mengalir. Apa sifat air? Sifat air mengalir. Bila Allah redha, dia jadi benda baik. Ya. Sebab tu kita hidup ni cari redha Allah Ta'ala. Ya. Malam ni malam 23 Ramadan. Ya. Orang yang beriman pada Allah yang sungguh-sungguh, dia tidak cari hanya Lailatul Qadar. Ya. Ada orang nak cari Lailatul Qadar, dia mari malam ganjil je, malam genap dia tengok TV di rumah. Sebab Nabi kata cari malam ganjil. Malam ganjil dia mari sembahyang, malam genap tak mari. Pasal apa tak mari? Dia kata sah malam ni tak Lailatul Qadar. Ada orang cari Lailatul Qadar. Ada juga orang 10 akhir Ramadan ni bukan cari Lailatul Qadar, cari siapa nak jadi Perdana Menteri. Duk sibuk, orang ni nak jadi Perdana Menteri, orang ni nak jadi Perdana Menteri, tengah baloh. Cadar orang ni batoh, cadar orang ni batoh. Teringat zaman dulu orang tua-tua buat cerita, ya, cerita pakak nak nego, ya, buat projek, ya, projek pera kambing. Orang ni buat projek pera kambing, saing dia buat projek, ya, tanah sirih. Kata hak tanah sirih, aku tanah sirih, mu pera kambing, habislah sirih aku. Kata hak tanah sirih, kata hak pera kambing, dia kata kalau mu tanah sirih, pagarlah, baru kambing aku tak makan. Dia kata bukan sirih aku, kambing mu tu kena pagar. Baloh, bertekah hangit, kambing tak tahu mana lagi, sirih tak ada lagi, baloh dah. Kau ni pun pilihan raya tak tahu mana lagi, duk riuh dah bagi. Mu nak jawatan ke apa? Allah. Kadang-kadang suka juga tengok, ya. Ni suasana hak dalam ni. Sedangkan pernah berlaku, ya, di mana para sahabat Nabi mari jumpa Nabi SAW waktu mula-mula Nabi sebab Islam, ya. Masing-masing duk tanya, kalau menang siapa jadi ketua? Ya Muhammad, kalau kami sokong kamu dan kamu menang nanti, siapa jadi ketua? Aku, kamu. Nabi kata apa dah? Al-mulku lillah, kerajaan ni milik Allah, yu'tihi man yasha. Allah akan beri kepada siapa yang Allah kendaki. Kadang-kadang kita duk rancang-rancang lain, rancang gilah, tapi bila berlaku apa yang Allah kendaki akan berlaku. Satu masa duk bahas Tansir Khalid wa Izzah, Tansir Khalid wa Izzah, tiba-tiba Azmi jadi menteri besar. Kau ni pun duk bahas Mahathir ke Anwar, Mahathir ke Anwar, insya-Allah Ustaz Hadi jadi Perdana Menteri, insya-Allah. Cuma yang penting pada kita, bagaimana kita nak gerakkan kemenangan kita di Kelantan ni, kita pertahan sampai malam ni. Pertama, kerana keikhlasan kita berjuang, ya. Kerana benih yang kita tanam, yang kita semai, hari ni merimbun, orang mula tengok, orang mula nampak cantik, musuh-musuh akan mari, ya. Keikhlasan kita bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di antara kita tak pernah fikir pun tentang apa yang saya dapat, yang buhan. Bila berlaku perang Hunain, Hunain pertama kalah, Hunain kedua menang, banyak harta rampasan perang dapat. Nabi SAW membagikan harta kepada orang Mekah. Orang Mekah dapat. Tentera-tentera daripada Madinah apa pun tak dapat. Orang Mekah Nabi beri 100 ekor unta, 200 ekor unta. Abu Sufyan 300 ekor unta. Orang Madinah perhati, Nabi duk bagi kambing, bagi unta, bagi harta rampasan perang. Tiba-tiba salah seorang di antara sahabat Madinah, ya, keluarkan satu kenyataan depan Abdullah bin Umar. Dia kata apa dia? Dia kata pembahagian yang sangat tidak adil. Ni cara bagi gini ni tak adil. Pembahagian yang bukan nak cari redha Allah. Bagi macam ni bukan bagi nak cari redha Allah.
Pembahagian yang sangat tidak adil. Abdullah bin Umar dengar kata-kata tu. Dia kata, aku akan beritahu Nabi apa yang kamu kata ni. Dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, si Fulan bin si Fulan mengatakan bahawa pembahagian kamu ni tidak adil ya Rasulullah. Pembahagian kamu ni ya Rasulullah bukan nak cari redha Allah Ta'ala. Merah muka Nabi. Nabi kata apa dia? Kalau Allah dan Rasul bagi pun tak adil, siapa yang lebih adil? Kalau Nabi bagi pun tak anggap tak adil, siapa lebih adil? Ya. Merah muka Nabi SAW. Sebab yang duk bagi tu Rasulullah sendiri. Ya. Nabi sendiri yang bagi. Sahabat rasa tidak adil. Nasib baik kita tak ada waktu tu. Kalau kita ada pun kita kata aku rasa pun tak adil juga. Maka Nabi kata, ya, rahimallah, semoga dirahmati Allah Ta'ala Nabi Musa AS. Ya. Nabi ingat Nabi Musa. Semoga dirahmati Allah sabarnya Nabi Musa AS. Di waktu mana kaum dia menyakiti dia. Kaum dia menyakiti Nabi Musa. Nabi Musa bersabar di atas jahatnya kaum dia ke atas diri dia. Sampai dia mengadu pada Allah. Disebut dalam Al-Quran, ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, kenapa kamu menyakitiku sedangkan kamu tahu aku ni Rasulullah kepada kamu? Lalu Nabi kata, kumpulkan tentera Madinah. Kumpulkan orang Madinah. Lalu mereka pun berkumpul. Nabi beritahu, aku dengar berita kamu tak puas hati aku bagi harta rampasan perang. Ada di kalangan kamu berkata Nabi Muhammad sayang orang Mekah je, dia tak sayang orang Madinah. Ya. Ada yang berkata Nabi Muhammad akan balik semula ke Mekah. Dia tidak akan tinggal bersama kita di Madinah. Nabi kata, wallahi demi Allah, wahai sahabatku orang Mekah, orang Madinah, ya, kalau Allah Ta'ala bagi pilih aku tak bersama dengan orang Madinah, dan aku tidak akan balik semula ke Mekah. Ya. Wahai sahabatku orang Madinah, orang Mekah ni akan balik ke Mekah. Dia balik bersama dengan kambing, lembu, kambing unta yang aku beri pada dia, dengan harta rampasan yang dia ada. Tapi dia tak ada aku. Dia tak ada aku bersama. Wahai sahabatku orang Madinah, memang kamu balik ke Madinah, kamu balik tak ada unta, tak ada kambing, tapi kamu ada aku, kamu ada Rasulullah. Kamu ada Rasulullah bersama kamu. Semayang bersama Nabi, berjalan bersama Nabi, mengaminkan doa Nabi, makan bersama Nabi. Apakah nilai Rasulullah lebih murah daripada unta dan kambing yang mereka dapat? Sahabat menangis semua. Minta maaf ya Rasulullah, minta maaf. Letak, masing-masing letakkan tangan di muka, menangis semua. Apa pengajarannya? Bahawa orang yang merasai kemanisan perjuangan, kemanisan cinta pada Allah, kemanisan iman, dia anggap benda-benda yang dapat ni sebenarnya dia tidak ada apa. Kerana kemanisan iman tu mengatasi nikmat dunia yang orang lain dapat. Ya. Tuan-tuan sekalian, kita beribadah bulan Ramadan, kita berjuang Islam, kita bersungguh memenangkan Islam, kita pertahankan Islam, pertahankan kemenangan. Kita tahu kita tak dapat apa-apa dunia. Ya. Sah ke balak, ranting balak tak dapat. Tapi kita merasai kemanisan iman. Kita dapat kemanisan iman. Mudah-mudahan kemanisan inilah menjadikan modal kita depan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Musuh akan tuduh berbagai-bagai tuduhan. Sebab itu kerja dia. Tambah zaman era teknologi yang serba mudah sekarang, pelbagai tuduhan dibuat kepada perjuangan Islam. Hari ini kita di Malaysia jangan kita anggap selesa. Ya. Kerana musuh tidak akan memberi ruang kepada kemenangan Islam. Lalu kita mengambil pendekatan ulama-ulama dulu, pimpinan kita dulu, beristihad, mengambil manhaj supaya kita bersama-sama dalam sistem demokrasi, ambil muwajah silmiah, tidak melalui revolusi, tidak melalui peperangan.
Tapi pengalaman-pengalaman yang menunjukkan pada kita bukan boleh anggap mudah, kerana kemenangan dalam sistem demokrasi atas nama Islam tidak semudah itu untuk akan diiktiraf oleh kuasa besar. Ya. Sebab itu kita mengambil pendekatan memperkenalkan budaya politik matang sejahtera, suatu pendekatan politik, anjakan politik besar di Malaysia. BPMS ni bukan untuk orang PAS. BPMS ni ialah satu anjakan politik seluruh negara. Tapi kita mesti memulakan. Pasal apa? Kerana kita menepati budaya politik Islam dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang lain payah nak buat perubahan, tapi kita boleh. Kenapa kita boleh? Kerana memang perjuangan kita atas jalan ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita membetulkan mana-mana lain yang tidak betul, memperkukuhkan perkara yang benar dengan syarak. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kita berubah persepsi politik berdasarkan persepsi, kita ubah kepada politik berdasarkan fakta. Persepsi orang boleh buat. Tuan-tuan beri pada saya 100 orang, 10 orang cukup. Beri pada saya 10 orang anak muda, yang seorang ada 100 akaun Facebook, kita boleh ubah persepsi. 1000 akaun Facebook boleh ubah persepsi. Tuan-tuan yang duduk pening kepala baca ni, berapa orang? 2-30 orang je. Ya. Bayangkan kalau 1000 membina satu persepsi, benda yang tak baik boleh tukar jadi benda baik. Ya. Hari ni orang buat maksiat, bangga dengan maksiat dia. Muncul kumpulan-kumpulan LGBT. Ya. Mengaku terang-terang, saya homoseks, tapi saya Muslim. Ya. Baru ni puak-puak homoseks buat majlis buka puasa. Ya. Buat majlis buka puasa di Kuala Lumpur. Ya. Masing-masing mengaku. Ada yang lesbian, dia mengaku saya lesbian tapi saya Muslim, saya Muslimah. Ya. Baru ni majlis buka puasa dihadiri 100 lebih. 100 lebih puak-puak tu, golongan gay dan golongan lesbian. 3 hari lepas kita dikejutkan dengan pembinaan sebuah masjid. Masjid, puak-puak ni buat masjid. Azan pertama diazankan oleh wanita muslimat bang. Muslimat jadi imam, makmum dia muslimin. Bercampur aduk lelaki perempuan. Ya. Dan kumpulan ni ada funder dia, ada pembiaya, ada yang beri dana pada dia. Ya. Mereka terang-terang memberi biaya kepada kumpulan-kumpulan ini. Ya. Sebab itu saya ingat apa yang Nabi sebut dalam hadis, ala inna islamu dairah, Nabi sebut inna Islam bada'a ghariban, hadis tu, inna Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qalu ya Rasulullah mal ghuraba? Qala allazina yaslihuna inda fasadin nas, atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ni bermula dari keadaan yang gharib, dagang. Ya. Nabi SAW jumpa Melayu, ajak marilah masuk Islam. Orang ni kata saya tak mahu ya Muhammad. Nabi pergi yang kedua pula, merayu. Ya. Satu kabilah Nabi pergi. Ada kabilah tanya, ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, kamu nak bagi apa pada saya? Ada kabilah tanya, ya Muhammad, ajaran kamu betul, kami pun tahu, cuma aku tak berani nak sokong, takut kena blacklist nama, tak berani. Ya. Kita baru ni RU355 merayu, tuan-tuan. Ya. Kita merayu, tulis surat, jumpa ahli parlimen, seorang-seorang jumpa mufti, merayu, tolong sokong, suruh mufti tolong sokong. Ada mufti kata, memang saya sokong. Kita kata, kalau tuan sokong, keluarkanlah kenyataan. Dia kata, tak payahlah kenyataan. Kita kata, kalau orang menentang, menzahirkan penentangan, orang yang menyokong kena zahirkan sokongan. Ya. Ada yang mengatakan kita merayu. Allah, saya balik fikir, tuan-tuan, hukum Tuhan nak berjalan atas bumi Tuhan, kena minta izin manusia untuk laksana hukum Tuhan. Ya. Nak laksana hukum Tuhan, kena minta izin. Kalau parlimen mengundi kalah, maka tak boleh buat. Ya. Speaker baru ni tangguh pengundian.
Ya. Kita bagi pihak PAS, kita selesai tanggungjawab kita. Ya. Walaupun timbalan Perdana Menteri pada awalnya mengatakan kerajaan akan bawa, PAS kita keluar kenyataan, bagi kita kalau kerajaan bawa lagi baik. Kenapa? Sebab dia paling tidak dia menjimatkan satu peringkat, satu anak tangga, lebih cepat untuk laksana. Tak apa, rakyat pun tahu kita yang mempelopori, orang awam pun tahu kita yang gubal, kita yang buat. Ya. Alhamdulillah. Tiba-tiba Perdana Menteri kata kerajaan tak berani, tak boleh buat, tak boleh bawa. Kita beritahu Tuan Speaker, PAS kita akan bawa. Bagi kami, luluh ke tak luluh, sokong ke gagal, tanggungjawab mesti kita selesaikan. Alhamdulillah, Presiden bentang, ya, Datuk Taqiyuddin, Ahli Parlimen Kota Baru, ya, membuat huraian dan sokongan, suatu penjelasan yang sangat baik. Tapi jangan anggap bila dah selesai baik mereka terima. Tak. Semua orang tahu Nabi baik, semua orang tahu Islam baik. Takkan pula hak tak kenal Nabi Muhammad. Ahli kitab, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal kamu ya Muhammad sebagai mereka kenal anak-anak mereka. Ya. Beriman tak? Tak. Ya. Kita usaha, ya, kita tetap akan berusaha, dan di waktu yang sama kita mencerminkan bagaimana kekuatan yang ada pada kita ini mesti dibina. Ada orang yang akhir minta maaf lah untuk anda sebut, terkadang dipengaruhi dengan media sosial, ambil berita tepi jalan, kemudian sebar berita tersebut, buat tuduhan yang bukan-bukan. Ya. Ada orang boleh percaya kononnya UMNO bagi duit PAS 90 juta. Ya. Sebar berita kononnya UMNO bagi duit pada PAS 90 juta. Ada orang percaya. Saya beritahu Pak Cik, PAS ni lawan UMNO. Kalau UMNO bagi duit PAS untuk kita lawan dia, oh kira bagus lah. Ya. Takkanlah dia bagi duit pada kita yang 95% kursi kita lawan dia. Yang kedua, kita di Kelantan, takkan kita nak serah pada UMNO. UMNO menang di Pahang, takkan nak serah pada PAS. UMNO yang menang di Kedah, tuan-tuan ingat dia nak serah pada PAS? Takkan serah. Lawan tetap lawan. Memang dia lawan. Ya. Cuma oleh kerana sekarang ni media sosial yang terbuka bebas, hingga benda tak betul digambar macam betul. Sekarang ni tak lagi lah tuan-tuan, teknologi yang makin canggih ni. Allah Rabbi. Ya, semalam ada orang hantar pada saya, tadi ada orang hantar pada saya satu gambar kereta berjalan. Kereta ada sekerat je, tayar dua berjalan. Dia boleh buat semua sekarang ni. Muka kita tukar dengan muka orang lain, semua boleh buat. Ya. Suara kita orang boleh tiru, teknologi sekarang. Ni zaman fitnah yang Nabi sebut, badiru bil amali salih qabla an ta'tikum fitanun kaqat'il lailil muslim. Ni zaman dia. Ya, segeralah kamu beramal soleh sebelum datang pada kamu suasana fitnah seumpama sepotong malam yang gelap. Ni kita cerah lampu ni, padam lampu ni gelap, blackout ni, bila padam lampu ni semua, dia gelap tu gelap sungguh-sungguh hingga tak nampak siapa depan kita ni. Dan ini zaman kita. Kena hati-hati. Ya. Pastikan kita sebar berita yang betul saja. Pastikan Facebook kita ambil maklumat betul, jadikan ejen kepada parti untuk menyebar maklumat yang betul. Presiden keluar kenyataan resmi, ambil masuk Facebook kita, biar orang berkongsi maklumat yang betul. Ya. Ada keluar kenyataan resmi, ambil masuk Facebook, biar menjadi ejen kepada penyebaran maklumat yang betul. Ya. Jangan sekali-kali kita ambil berita yang tak sahih, bila kita sebar, kita tak boleh tarik balik dah, bukan macam dulu. Ya. Saya sangat bimbang, kita mati, dosa kita tak mati lagi tuan-tuan. Ya. Mati dah, dosa tak mati lagi. Ya. Ada seorang Allah mari jumpa, dia mengadu bahawa dia ni menyesal. Dia menyesal sangat kerana dia banyak tulis duk hina Dr. Harudin almarhum. Ya. Takdir Allah bila Harudin meninggal dunia, dia mari rasa bersalah, rasa menyesal, rasa berdosa.
Yalah, kadang-kadang kita geram ni, kita tak fikir implikasi dia. Bila almarhum Ustaz Harun Din meninggal, dia mula rasa bersalah. Dia kata, Ustaz, macam mana saya sekarang ni, saya banyak dosa dengan almarhum Ustaz ni. Ya, boleh tak saya nak minta maaf dengan keluarga dia, ke anak dia? Saya kata, anta bukan berdosa dengan anak dia, anta bukan berdosa dengan isteri dia, anta berdosa dengan dia. Taklah macam mana nak buat, Ustaz? Saya kata, senang je, jumpa esok di padang mahsyar, jawab di sana besok. Ya, jumpa oleh pada mahsyar. Sebab tu Nabi kata, yang paling Nabi takut kepada umat dia siapa dia? Golongan bankrupt. Nabi sangat takut golongan bankrupt. Kita semayang, puasa, zakat, haji, sedekah, macam-macam. Nabi kata bankrupt tu seorang yang banyak pahala kebaikan dia, tapi ramai orang disakiti, orang yang macam-macam. Nanti di akhirat berbaris mereka ni, dia beri pahala dia. Ya, kamu pernah pukul aku, ambil. Kamu pernah buat tipu aku, ambil. Beri pahala. Akhir pahala dia habis. Sedangkan ramai lagi orang duk baris nak tuntut daripada dia. Faham macam mana? Dia pikul pula dosa orang tu, kata Rasulullah. Ya, tuan-tuan sekalian, ramai orang duk sebar maklumat yang tak betul, masuk Facebook, masuk dalam WhatsApp group, masuk send sekali beribu orang dia sebar. Ya, saya masih ingat sekali tu saya ceramah di Perak. Tengah duk ceramah, masa tu handphone baru-baru keluar. Ya, yang ada masa tu mesej ya. Mesej pun tak boleh ya. Tengah duk ceramah dapat mesej, Dr. Azwar Hanafi kembali ke rahmatullah. Ya, saya ni sebut tuan-tuan, saya ni baru dapat mesej ni, duka cita almarhum Dr. Azwar Hanafi telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Pakak baca Fatihah belakang. Saya pun ceramah. Tengah ceramah dapat mesej pula. Dia kata, Ustaz, minta maaf, tak jadi mati. Ya. Oh, saya kata, tuan-tuan, ni mesej baru. Tak jadi mati pula, tuan-tuan. Tapi sedekah tadi, sedekah lah dah. Boleh lah dulu. Sekarang kita post saja, kawan kita dah sebar lah. Lepas tu kita menyesal, kita tengok maklumat tadi salah, tulis mula, minta maaf, maklumat tadi salah, saya tarik balik. Kita pun post mula. Tuan-tuan, kawan kita tak hantar sebagaimana dia hantar mula-mula. Kawan kita yang terima mesej kita, dia tak hantar macam kita hantar ke dia mesej mula-mula. Ya, jadi kesalahan tu sebar. Baru ni saya terima satu lagi, mesej tahun 70-an. Tuan-tuan ingat tak surat berantai Syekh Ahmad? Kononnya Syekh Ahmad ni tidur, dia pergi ziarah Nabi, makam Nabi SAW. Dia tertidur tepi makam Nabi SAW. Waktu dia tertidur, dia mimpi jumpa Nabi. Ya, ni cerita dia. Dalam mimpi dia, Nabi beritahu dia, semua orang mati ni masuk neraka belaka kecuali berapa orang saja. Ya, maka tolonglah kamu ingatkan supaya manusia balik pada agama dan sebagainya lah. Ya, siap pesan lagi tu. Siapa yang terima mesej ni, hendaklah dia photostat 20 salinan, tahun 20 salinan hantar. Siapa yang hantar akan diberkati, dapat rahmat. Ya, dia tunjuk bukti. Ada kawan saya dapat ni, dia tu hantar, nombor ekor dia beli, kena terus. Ada yang dapat mesej koyak campak dalam tong sampah, terus accident. Ditulis dalam tu. Mesej ni tahun 70-an, tersebar daripada Mekah tahun 60-an lagi, awal ujung-ujung 60-an. Saya waktu kecil tahun 70-an dah baca mesej ni. Dulu di protestik kertas, sekarang tersebar dalam grup. Maknanya orang yang tulis ni tuan-tuan mati lama dah tuan-tuan. Dosa dia sambung sampai malam ni. Allah Rabbi, na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sempena dengan Ramadan ni, kita mengati peristiwa Badar ini tidak lain tidak bukan untuk membina semangat jihad kita. Kalau sahabat Nabi jumlah sikit, ya, jumlah ni sikit, tapi kuat, hebat mereka bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah beri kemenangan kepada mereka. Maka marilah sama-sama kita berusaha mengambil manfaat daripada apa yang kita, suasana yang kita ada hari ni. Kelantan ni, ya, dulu kita musuh satu je, sekarang ni nampak nak jadi dua dah, 1,5 lah. Ya. Ya. Dan kita kena ingat, apa yang kita bina nak runtuh mudah, nak bina payah. Ya. Jangan ada di kalangan kita yang bersekongkol dengan orang yang nak menjatuhkan kerajaan Islam.
yang kita bina. Almarhum Tok Guru ni waktu dia menang Kelantan, dia isytihar membangun bersama Islam. Ya. Dia sebut membangun bersama Islam. Pasal apa? Nak buang ketakutan orang pada Islam. Orang dulu takut nak sebut Islam ni, tak berani. Dia isytihar membangun bersama Islam. Kota Baru, bandaraya Islam. Nak buang fobia Islam. InsyaAllah tuan-tuan, 20 hari bulan 7, 20, 21, 22 bulan 7, PAS Pusat bersama dengan Kesatuan Ulama Islam Sedunia bawah Tuan Guru Presiden dan bersama Kerajaan Negeri Kelantan, kita adakan satu seminar antarabangsa, ijtimak antarabangsa, ijtimak perpaduan ummah antarabangsa, ya, yang kita akan adakan di Kota Baru. Ya. Petang tadi satu sidang media bersama dengan sah kepimpinan, ya, Kerajaan Negeri dan Esko Kerajaan Negeri bersama dengan Datuk Mentara Kanan, Menteri Besar, kita adakan sidang media. Ya. Ini waktu kita putus antara objektif nak buang ketakutan dunia kepada Islam, nak buang Islamfobia yang ditanam oleh musuh kepada Islam. Ya. Lalu kita ambil tema Ijtimak Antarabangsa Perpaduan Ummah bagi Rantau Asia. Perpaduan ummah. Kita nak sebarkan Islam ni bukan musuh. Islam mengajak kepada kebaikan. Islam menyeru kepada perdamaian. Islam menjuru kepada rahmat. Tuan-tuan, 20, 21, 22. Dan himpunan kita sebelum ini kita buat di Terengganu, kehadiran mencecah hampir 300,000 orang. Ya, keseluruhan 3 hari tersebutlah. Ya, kemuncak kita malam akhir lebih pada 100,000. Kali ini kita buat di Stadium Sultan Mahmud Keempat. Kita nak tengok semula rakyat Kelantan yang sayangkan kerajaan Kelantan, yang sayangkan negeri ini. Kita kumpul ramai-ramai, kita tunjukkan solidariti kita, sokongan kita, biar penuh stadium sebagaimana yang kita pernah adakan sebelum ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sebagai ejen, ya, ejen untuk gerakkan banner kesedaran supaya kita boleh berkumpul himpunan besar sebelum pilihan raya ke-14 yang akan dijangka mungkin diadakan pada hujung tahun ni. Ya, sebab semalam pun, ya, cukai GST kepada sayur-sayur, buah-buahan batal, Isa Samad pun kena buang dah. Ya. Jadi mana-mana yang timbul masalah dia pecah-pecah dulu. Cuma Isa Samad ni dibuang daripada Felda, dihantar ke SPAT, Suruhanjaya Perkhidmatan Darat. Standby lah tuan-tuan. Jadi itu sekalian, insya-Allah anda harapkan mudah-mudahan himpunan kita pada malam ini, ya, merapatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita berusaha, ya, memperkasakan kekuatan Islam, kemenangan kita, insya-Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita bersama. Saya fikir sekarang tu dulu untuk malam ini. Ya, insya-Allah kita pagi nanti kita ada qiyamul lail masing-masing. Ya, kita perlu rehat seketika. Dan insya-Allah mudah-mudahan diberkati Allah. Boleh jadi malam ni, ya, tentang malam tu qadar, malam 23 Ramadan, kita diturunkan rahmat hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ambil kesempatan banyakkan doa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau aku bertemu tu qadar, apa aku nak buat? Nabi kata kau baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. InsyaAllah, wallahu alam, aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Terima kasih, jazakallah khairan al-fadil yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man di atas ceramah kupasan Badak Akubra sebentar tadi. Terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, tetamu Madinah Ramadan. Berakhir ceramah kita malam ini, sedikit pengumuman. Hak nak CD MP3 30 juzuk bacaan Syekh Hisham Abdul Bari ada jual di bilik audio video dengan harga